Okay, hello. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, siapa yang ada di live saya sekarang? Okay, kita tunggu dalam beberapa minit. Hai Yaya Nat. Okay, boleh bagi tahu tak clear ataupun tak? Ada dengar lagu ke? Okay, hai bagi siapa yang baru masuk. Nak tanya clear ke tak clear? Ada dengar lagu ke tak? Bunga larangan. Boleh reply dekat komen untuk saya tahu jelas ataupun tak. Okay, clear. Alright. Okay, kita tunggu habis lagu ni dan kita akan start. Assalamualaikum Ustazah, Izzah, Fiza. Okay, Noah Fitri. Hai Rabi Mira. Okay, clear. Thank you. Okay, hai Assalamualaikum semua. Okay, Azam Daud. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hai semua. Okay, Encik Hidayat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, salam duha. Okay, salam 18 Ramadan. Okay, untuk pengetahuan hari ini, okay, saya berada di kampung. Okay, Alhamdulillah dapat berkumpul dengan family-family. Okay, so dengan yang masa yang saya ada, saya berkesempatan untuk berkongsi lagi. Okay, satu ilmu tentang indahnya berkongsi. Bila cerita pasal indahnya berkongsi, sekarang pun tengah berkongsi, betul tak? Okay, so dekat sini kita nak share saja, satu santai. Saya pun tak adalah ada satu kata benda yang banyak ilmu ke, tak adalah. Cuma kat sini kita nak share yang mana indahnya berkongsi ni. Okay, hai Hanifah Muhammad. Okay, clear semua? So yang boleh tengok live ni boleh bagi tahu juga ada dari mana, Melaka ke, Selangor ke. Okay, kita boleh berkenalan. Okay, so untuk indahnya berkongsi, okay, yang mana bila kita cerita pasal kongsi share. Okay, bila kita kongsi, banyak sangat-sangat benda untuk berkongsi, betul tak? Okay, kongsi ni antaranya berkongsi kasih sayang, berkongsi rezeki, berkongsi tentang ilmu. Okay, skop rezeki tu sangat-sangat luas. Tapi nak ceritanya,
indahnya berkongsi ni, bila kita kongsi, tak kisahlah apa-apa jua berkongsi, pasti kita akan dapat balik. Maknanya berkongsi ni dengan apa yang kita ada. Semampunya berkongsi dengan orang luar dekat sana. Berkongsi dengan orang lain. Okey, Rabi Mira daripada Terengganu. Okey, hai orang Terengganu. Okey, moga sihat je semuanya. Dalam 18 Ramadan ni kita masih dengan PKPB. Okey. Abu Uwais Al-Merwi, Ummu Hajadullah. Okey, hai. Okey, Nur Nadia. Okey. So dekat sini bila kita cakap pasal kongsi, okey, antaranya contohlah kongsi kasih sayang. Okey, contoh bila kita cerita tentang kongsi kasih sayang ni lah. Okey, kita ada family. Yelah, kita ada family. Dan kita kena tahu apa yang kita ada, kita kena sentiasa bersyukur. Sebab mungkin ada orang lain lebih kurang daripada kita. Itu untuk supaya kita bersyukur lah. So bila cerita pasal kongsi kasih sayang ni, mungkin contoh kita family kita sempurna dan sebagainya. Kita ada rakan yang dah kehilangan mak ataupun kehilangan ayah ataupun tak ada kakak, tak ada abang. So kita kongsi kasih sayang tu seperti keluarga kita sendiri. Dengar bunyi ayam kan. Okay. So berkongsi kasih sayang. So contoh kita share dengan dia macam mana kita dengan family kita sendiri. Sebab tu indahnya berkongsi. Sebab saya ada juga terbaca ada satu cerita ni lah. Yang mana satu family ni dia sangat mementingkan hubungan orang sesama sekeliling dia. Sehingga kan dia jumpa seorang pakcik yang tua dah memang tak larat. Lepas tu ada yang dah tak ada anak. Lepas tu dia boleh jaga. Dia boleh jaga macam family sendiri. Betapa hebatnya berkongsi dengan family. Berkongsi kasih sayang. Okay. So yang ni nak ceritanya, kalau kita dah ada, jangan kita rasa kita je yang dah bahagia. Kita kena share benda ni, kongsi kasih sayang kita ni untuk gembirakan orang lain. Barulah indahnya berkongsi tu. Bukan setakat family kita sendiri. Okay, hai Siti Nurliza, Nur Haswani. Okay, so dekat sini, selain daripada kongsi kasih sayang, kita ada juga kongsi ilmu. Okay, saya nak share lah sedikit sebanyak pengalaman saya berkongsi ilmu. Saya sangat-sangat suka time saya belajar dulu. Okay, daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Okay, mungkinlah dalam kelas, setiap daripada kita ni, ataupun setiap manusia dalam kelas tu, apa yang cikgu kongsikan, tak setiap orang akan dapat dengan cepat. Maknanya masing-masing ada kelebihan masing-masing. Mungkin ada seorang kawan ni, dia cepat faham. Ada yang kawan ni, dia kena orang lain yang fahamkan dia. So benda tu, apa yang saya dapat dalam kelas, mungkin rezeki saya cepat. Okey, bolehlah cepat faham. Lebih-lebih lagi dekat subjek matematik, bahasa Arab, benda yang paling saya minat. Okey, lagi satu sebenarnya mindset lah. Bila kita minat, kita akan cepat absorb apa yang diajar oleh guru-guru di sekolah. Okey, so bila kita cerita pasal ilmu, kongsi ilmu, okey, bila kita dalam kelas, kita dah faham. So bila kita ada kawan kita yang tak faham, nak tanya, so kita kena kongsi. Bila kita kongsi, automatik apa yang kita share dengan dia berkali-kali, benda tu yang akan ingat kat kepala kita. Sebab itulah masa rezeki nak ceritanya, contohlah subjek matematik saya ambil, matematik, bahasa Arab. Last exam dah tak ingat, dah tak belajar sangat pun. Kurang nak belajar. Sebab banyak tolong kawan tanya ni, kawan tanya tu. Alhamdulillah dalam periksa, apa yang kawan soal kita tadi tu masuk dalam periksa. Maknanya rezekinya dekat situ. Kita tak jangka apa yang kita kongsi tu bila kita akan dapat balik. Ataupun apa ganjarannya. Tapi ganjarannya itulah, ilmu yang kita kongsi mesti akan dekat kat kepala kita dan kita lebih akan ingat. Lebih ingat lagi apa yang kita share pada orang lain. So tu hikmahnya bila kita berkongsi dengan rakan-rakan, kita kongsi je peluang yang ada. Contoh, kita dah ada mungkinlah kita dah ada tentang ilmu, peluang, apa-apa ilmu lah. Ilmu yang orang lain tak tahu. Okay, kita share lah. Contoh dalam live, kita dah tahu ilmu. Contoh kita dengar daripada kuliah ke, daripada mana-mana.
So, benda yang kita dah tahu tu, lebih afdal kita share lagi kat orang. Walaupun mungkin kita tak cerita, kita share. Contoh, kita share dekat Facebook, kita share. Walaupun orang tu tak ada like, tak ada komen, sebenarnya ada orang tengok. Dan ada orang amalkan. Dengan setiap apa yang orang amalkan tu, kita dapat ganjaran. Best tak best? Sangat-sangat best. Walaupun mungkinlah yang share tu ustaz. Tapi kita tolong share dekat kawan kita. Kita pun akan dapat saham yang sama juga. Sebab kita share pada orang lain. Sebab orang lain tak tahu. Kita je yang dah tengok live dan sebagainya. So, at least apa yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita share. Supaya tak hilang. Sebab contohlah, contoh student. Kita ambil contoh student lah. Kita belajar SEM1 ni. Kita belajar je. Kita tak share dengan orang. Kita buat hal sendiri. SEM 2 nak masuk SEM 2. Dah belajar benda lain. Agak-agak ingat tak masa SEM 1 punya? Memang tak akan ingat lah. Kebanyakannya tak akan ingat. Sebab kita tak berkongsi ataupun kita tak rasa feel ilmu yang kita dapat tu. Itulah sebenarnya. Okey, Husnul Khawatim, Syukur Manas, Sufi Zubaidah. Okey, boleh reply daripada mana. Okey. Okay, so dekat sini, yang tu tadi saya dah share tentang kongsi kasih sayang. Sebenarnya banyaklah lagi skop. Cuma tak adalah saya nak share lebih detail. Okay, sebab santai-santai je petang ni. Bukan petang, pagi ni lagi. Okay, duha ni. Okay, so itu ialah berkaitan dengan kongsi kasih sayang dengan kongsi ilmu. So ingat, ada je ilmu, lepas tu benda tu dekat dengan kita share je dengan orang. So, supaya lebih orang kata lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan kita boleh guna konsisten. Okay. So yang seterusnya ialah kongsi rezeki. Okay. Kongsi rezeki ni sangat-sangat banyaklah. Lebih-lebih lagi kita cerita tentang sedekah. Kongsi rezeki ataupun rezeki ni orang kata sedekah beza juga dengan sumbangan. Kita ada banyak jenis. Okay. So satu skop yang sama, kongsi rezeki. Lagi-lagi bulan Ramadan ni. Kongsilah banyak mana rezeki yang kita ada semampunya. Janganlah tak mampu beria juga kan. Melainkan saya suka juga ada orang ni, dia dah dapat untung runcitnya sedikit. Setiap hari kalau boleh dia nak bagi juga. Itu nampak tak sikit-sikit lama-lama tanpa sedar. Dia dah bagi sampai 100. Sebab setiap hari dia konsisten bagi 10. Itu antaranya lah. Okay, orang yang betul-betul berminat untuk sedekah dan dia yakin daripada kongsi dia ni akan lebih banyak lagi yang dia akan dapat. Itulah nikmatnya kongsi rezeki ataupun kita guna sedekah lah. Okay, bila kita sedekah ke orang sangat-sangat banyak hikmah. Yang tu saya akan kongsikan sedikit sebanyak apa poin-poin apa ataupun hikmah di sebalik kongsi rezeki ataupun bersedekah. Okay, so antara amalan yang kita boleh buat, contoh macam kat rumah, kalau kita masak ataupun family kita masak, bagi makan dekat jiran-jiran. Jiran sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Dan bagi 40, kalau mampu bagilah 40 kanan, kiri, belakang tu kan. Semua jiran kita. Nama pun jiran. Tapi kalau semampunya, at least sebelah tu pun rasa apa yang kita makan. Dan tanpa sedar, dia pun akan kongsi rezeki kat kita juga. Kita akan change tau. Tanpa sedar kita akan tukar-tukar rezeki. Okey, dia tengah masak kuih tiaw, kita tengah masak, kita ada kuih-kuih muih. Dia pun rasa, oh ya Allah, kita punya nikmat lagi-lagi bulan Ramadan ni, kalau kita kongsi rezeki ataupun kongsi makanan, kita akan dapat pahala macam mana orang yang berpuasa tu. Hebat tak hebat? Sangat-sangat hebat. Bila kita tak buat, kita tak rasa lagi. So, kena cuba. Kena try. Kena buat betul-betul. At least kita bagi sedikit. Bagi yang macam kita, ada yang student dan sebagainya. Kalau boleh. Contoh, kita nampak orang susah ke, kita bantu dia. At least kita belikan makanan sedikit. Mungkin kita tahu dia susah. Kita bantu dia sikit. Dan lagi satu, kongsi rezeki lah ataupun sumbangan dan sebagainya. Lebih lagi keutamaan kepada family kita sendiri. Jangan kita bagi sumbangan kat orang, beria bagi macam-macam kan. Orang luar sana dan sebagainya. Tapi family kita sendiri yang tengah susah, kita tak perasan. So keutamaan pada family kita sendiri. Kita tengok family kita ada tak yang susah. Ada yang susah kita bagi dulu. Baru kita fikir
yang orang lain. Boleh fikir orang lain. Kita share lah pada sesiapa sahaja pun. Okay, so itu berkaitan dengan kongsi rezeki ataupun sedekah. So dekat sini, mungkin ada yang dah tahu. Tapi saya nak share juga yang mana kongsi rezeki ni hikmah dia sangat besar. Okay, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Tapi bukan bulan Ramadan pun hikmah dia dah sangat besar. Janganlah, okay, bulan Ramadan je lah aku nak share, aku nak kongsi rezeki ataupun bagi sumbangan. Bulan-bulan lain, tak buat dah. Dia seolah-olah macam Ramadan je nampak. Tapi kena ingat, Ramadan ni menjadi kita punya satu kesedaran ataupun untuk kita belajar. Dan kita kena konsisten selepas-selepas ni. Sebab itulah nak menunjukkan ketakwaan kita tu macam mana. Kemenangan kita tu, kita akan tengok selepas habis Ramadan. 1 Syawal, apa yang akan berlaku? Adakah sama macam mana kita dalam bulan Ramadan? Tiba-tiba dah masuk lain lah pula kan? Okay. Pandai comel. Tolong mak masak untuk berbuka dengan tolong ayah juga satu sedekah ya. Yang tu, kalau saya tak adalah pandai berbicara kan. Okay. Kalau saya, benda tu kita menolong. Menolong tu satu, kita mungkin berkongsi pertolongan kita. Nak cakap sedekah, tak masuk lagi dekat konsep sedekah tu. Tapi itu more kepada tolong. Tolong-menolong dah konsep lain. Tolong-menolong, kongsi lain. Tapi tolong-menolong tu pun dah dapat pahala. So, kita nak sedekah apa yang kita ada. So, kena tahu maksud sedekah, definisi sedekah tu apa. Ataupun definisi berkongsi tu apa. Okay. So, dekat sini, saya nak share sedikit sedekah. Sedekah antaranya kita memberi rezeki apa yang kita ada kepada orang lain. Okay. Sedekah macam mana kita nak, share tadi rezeki dan sebagainya. Okay. Antara hikmah-hikmah sedekah. Okay, ini apa yang sempat saya dapatkan. Okay. Iaitu antaranya buka pintu rezeki. Of course lah, sedekah. Buka pintu rezeki seluas-luasnya, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Dan bulan-bulan yang lain sekalipun. Membuka pintu rezeki kita. Maknanya bila kita bagi contoh. Okay, ini juga kepada mindset kita lah. Kita hari ini bagi 10. InsyaAllah Allah akan balas semula. Kita tak tahu masa tu bila, waktu tu bila, tapi tanpa sedar sebenarnya Allah dah balas. Tiba-tiba je kita dapat 100, kita boleh dapat 1000. Sebabkan kita niat sedekah. Dan kena hati-hati. Walaupun kita, contohlah, sebab saya dengar daripada asatizah yang lain juga, bila kita bersedekah ni, bezanya, contohlah, orang yang bagi 10 dengan orang yang bagi 1000. Orang yang bagi 10, dia hati dia sangat-sangat ikhlas. Memang nak bagi. Okay, yang 1000 ni tak ikhlas ataupun mau kepada nak menunjuk ke ataupun dia rasa bila dia nak bagi tu dia tak rasa pun ikhlas tu. Ya, kita tak boleh nak hukum orang ikhlas ke tak ikhlas. Benda tu ada dalam diri sendiri. Tapi lebih baiklah ada ikhlas ni walaupun sedikit daripada kita bagi sumbangan yang banyak tapi tak ikhlas. So kat situlah macam mana Allah nak bagi kat kita. Sama ada pintu rezeki kita semakin luas ataupun tak. Sebab tu, kita memang tak boleh judge orang. Tapi at least untuk diri sendiri. Ikhlas-ikhlasnya. Jangan rasa, duit aku nak habis ni. Macam ragu-ragu nak bagi kan. Aku tinggal RM10 ni. Tak apalah, tak naklah bagi. Kalau bagi, okey ke tak kita macam ragu-ragu. Ragu-ragu dengan ketentuan. Ragu-ragu dengan apa yang Allah nak bagi. So dekat sini, bila kita yakin, terus yakin. Okey, Allah akan bagi. Allah akan balas semula. So insya-Allah, Allah akan buka pintu rezeki seluasnya. Mana tahu rezeki daripada hari ini kita bukan sesiapa. Kita boleh tolong orang lain. Okey. Yang kedua, kita boleh hapuskan kesalahan. Hapuskan dosa-dosa kecil kita. Okey. Hai bagi yang siapa baru masuk. Kak Humaira, Nur Akila. Okey. So dekat sini juga melipat gandakan rezeki. Okey, satu tadi kita dah buka pintu. Buka pintu rezeki. Melipat gandakan lagi rezeki kita. Jauh daripada api neraka. Salah satu. Macam mana kita nak terhindar daripada api neraka. Banyakkan bersedekah. Okey, semua ni, poin-poin ni semua sebenarnya ada dia punya hadis. Cuma saya tak nyatakan lah. Tapi nanti mungkin boleh, siapa yang ada ilmu nanti boleh share. Okay, so dekat sini
melipat gandakan rezeki jauh dari api neraka. Kita setiap solat kita doa, betul tak? Kita doa moga-moga kita dapat ke syurga dan jauh daripada api neraka. Tapi dalam masa yang sama, dengan doa kita usaha juga. So antara usahanya bersedekah. Barulah betul-betul Allah akan jaga kita. Okey. Kemudian insya-Allah bila kita selalu sedekah, kita sentiasa berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Betul-betul kita diangkat darjat pada hari kiamat. Subhanallah, sangat-sangat hebat. Okey. Bagi siapa yang tengok live, mungkin boleh share, boleh komen. Komen apa yang saya dah share. Dan boleh share dengan kawan-kawan yang lain, boleh tag kawan-kawan yang lain. Okey. Okey. Kemudian penawar bagi kesihatan. Ataupun orang kata menjauhkan dan menyembuhkan penyakit. Penyakit macam mana? Antaranya penawar berbagai jenis penyakit jasmani dan penawar penyakit hati. Hati kita ni, kita tak tahu sekarang hati kita ni suci ke, bersih ke, hitam ke dan sebagainya kan. Okay, tapi at least kita setiap hari bersedekah, kita berdoa, kita bertaubat, kita sucikan diri kita. Sebab hati kita ni kita tak tahu macam mana, tapi at least kalau kita dapat bersihkan hati dengan bersedekah. Kita niat, ya Allah, aku nak bersedekah. Baca doa-doa yang boleh apa yang kita nak. Yang boleh membuatkan kita rasa boleh jauhkan diri daripada penyakit. Contohlah, kita ada mak ayah yang sakit dan sebagainya. Okay, ada juga yang nak bagi sumbangan, didoakan supaya ibu sembuh penyakit pun boleh. Kita niat macam tu, niat bantu orang, niat bantu diri sendiri, dan kita sedekah tu untuk diri sendiri juga. Memang sedekah ni memang ada penawar dia, penawar untuk penyakit-penyakit. Okey, yang kemudiannya ialah menolak bala musibah. Okey, kalaulah kita konsisten sedekah ni non-stop ni. Okey, sebab saya pernah juga dapat satu orang kata sedekah ni lah daripada cikgu saya, madam. Okay, dia kata sedekah. Dia kata, sebab dia dah rasa benda tu. Dia kata sedekah, dia konsisten sehari 20 sen. Sampailah sekarang. Benda tu kadang-kadang kita pun orang kata terleka, betul tak? Dan saya pun pernah buat, tapi sekejap. So apa yang saya kongsikan ni mengingatkan saya semula lah. Kalau boleh at least 20 sen setiap hari. Okay, itu yang madam saya buat. Dan dia tak jangka akan ada rezeki yang berganda-ganda selepasnya. Sebab itulah dia share kat kita orang dengan hati dia, dengan rasa, ya Allah, bila rezeki tu sangat-sangat luas. Sampai benda yang tak dijangka boleh datang. So itu konsep kalau hari-hari kita bersedekah ataupun kongsi rezeki walaupun sikit. Okay, benda-benda hikmah ni akan datang kat kita. Dan menjemput rezeki tu sendiri. Okay, macam contoh yang 20 sen tadi, contohlah nak tanya, ada orang tanya takut 20 sen tu setiap hari online banking kan. Okay, kalau cara yang madam saya ajar, okay, ni saya kongsilah juga apa yang dia buat, setiap hari 20 sen. Tapi 20 sen tu dia simpan dalam satu kotak. Ataupun dia simpan dekat dalam mana-mana, tabung lah. Okay, tabung. Setiap hari. Okay, konsisten. Tak ada satu hari pun terlepas. Tak pun, hari ni 20 sen, mungkin dia tambah RM1 ataupun dia buat 50 sen. Tapi 20 sen tu wajib. Okey, sampailah dah banyak ataupun selepas seminggu, apa yang dia simpan tu ataupun selepas sebulan lah, kalau 20 sen selepas sebulan, apa yang dia kongsi tu, dia akan masukkan dalam masjid. Itu yang madam tu buat. Madam tu buat, lepas tu okey, lepas ni dia nak bagi masjid tu pula. Ataupun masjid yang sama pun tak ada masalah, sebab kita nak share rezeki tadi. Sebab apa yang kita share dengan orang, apa yang kita sedekah ke orang, masuk dalam badan orang. Contohlah, duit yang dia dapat daripada masjid, bagi dekat asnaf. Asnaf dapat barang kebun asas dan sebagainya. Okey, benda dibuat makanan. Lepas tu makanan tu pula memang daripada kita punya semangat. Sedikit. Sedikit tu dah masuk dalam kita punya semangat tu, masuk dalam aliran darah orang lain. So benda tu, hikmah tu sangat-sangat besar. Cuma kita je yang tak nampak dan kita tak konsisten. So hari ni, mungkin yang saya bercakap hari ni,
kita pun sama-sama bermula. Kalau nak juga, kita nak tahu macam mana kehebatan kita kongsi rezeki ni tadi. Okey. Kemudian itu menolak bala musibah lah. Yang nak cerita menolak bala musibah tadi, contohlah, kita memang sentiasa berkongsi rezeki. Tiba-tiba nak berlaku aksiden. Aksiden, kita terlanggar orang. Tapi kita langsung tak kena apa-apa. Maknanya Allah sangat-sangat menjaga kita. Ya betul. Husnul khawatim, yang insya-Allah banyakkan bersedekah. Yes, bersedekah. Mungkin hari ni kita banyak bersedekah yang jumlah yang besar. Tapi esok, kita tak perlu pun, contoh hari ni 50, esok pun beri 50. Tak pun. At least kita bagi sedikit tadi. So, gunalah cara yang saya cerita tadi lah. Okay. So, okay, pandai comel. Betul tu, lecturer saya selalu kata sedekah itu baik. Istiqamah dalam bersedekah itu adalah lebih baik. Disusuli dengan solat duha. Lengkapkanlah kunci untuk menjemput rezeki. Ya, betul tu. Sangat-sangat betul dan sangat-sangat tepat. Sebab bila sebut menjemput rezeki, kita ni orang lah. Selalu orang mindset dan mungkin family kita. Nak cari rezeki. Dalam buku lah, buku teks pun okay, mencari rezeki. Tapi sebenarnya apa yang saya belajar, daripada, yelah kita belajar dari side perniagaan dan sebagainya. Ilmu yang bila dia cerita tu, kita bukan, ataupun ustaz lah pernah cerita juga, kita bukannya mencari. Okay, kalau cari habis. Cari habis. Tapi kita kalau boleh menjemput. Menjemput rezeki antara sedekah ni lah. Menjemput rezeki. Supaya bila kita jemput, seolah macam magnet. Bila kita buat sedekah, mungkin esok-esok tiba-tiba rezeki yang datang. Bukan kita yang cari, rezeki yang datang. Tu bezanya mencari dengan menjemput. Okey, terima kasih Panda Comel. Najwa Husnia pun Masya Allah indahnya berkongsi. Yes, sangat-sangat indahnya berkongsi. Okey, yang kemudiannya, kita didoakan malaikat setiap hari. Kita berkongsi setiap hari dan setiap hari tu jugalah malaikat mendoakan kita. Seronok tak bila kita malaikat mendoakan kita? Seronok. Bila kita yelah mungkin kita dalam keadaan yang tiba-tiba stres ke, tiba-tiba tak okey ke satu hari ni. Tapi mungkin dengan rezeki tadi, kita mudah memaafkan orang. Kita mudah, hari-hari kita ni rasa macam mudah je. Tak ada apa-apa berlaku. So indahnya kat situ lah. Okay, kemudian dikurniakan keberkahan. Berkat rezeki ataupun harta kita. Harta kita berkat. Contohlah kita ada banyak mana pun rezeki, tapi setiap hari kita konsisten, kita bagi, insya-Allah rezeki yang kita dapat tu sentiasa diberkati. Okey? Okey, hai bagi siapa yang baru masuk. Okey. So hari ni memang kalau ikutkan kita ditaja. Okey, tak sempat saya nak cerita tadi. Excited nak cerita kan. Okey, yang mana kita ditaja khas dan dibawakan khas oleh Pertis Malaysia lah. NGO Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Yang mana NGO ni, okay, bila kita cakap bersedekah tadi, ni saya kongsi jugalah salah satu NGO yang kita boleh share juga. Sebab NGO ni sendiri yang bawakan khas untuk saya punya live hari ini, okay, iaitu NGO Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia bertapak di Selangor. Okay, satu NGO yang ada kebajikan, motivasi, kepimpinan, keusahawanan dan kebajikan dakwah lah. So antara yang main ialah kebajikan. Dan kebajikan ni memang non-stop. Okay, kalau saya tengok sendiri dan tuan-tuan boleh tengok, okay, rakan-rakan Facebook boleh tengok, pergi ke Facebook Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Yang mana non-stop setiap bulan. Setiap bulan tu mesti ada program. Lagi-lagi bulan Ramadan setiap hari. Kalau tengok dekat Facebook dia, memang terlalu banyak program lah. So dekat sini, kongsilah walaupun sedikit, okay, pada NGO Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia yang mana sekarang tengah jalankan tabung infak Ramadan. At least walaupun RM1. RM1 tu kalau saya sendiri kan. Okay, hari ni kita berkongsi. Tiba-tiba orang naik up status. Dah bagi orang bersahur, buka-buka puasa. Dia rasa lain tau. Rasa gembira ni, seronoknya. Duit kita tu maknanya dah diberi kepada orang lain. Okay, tu yang bestnya kita berkongsi tadi lah. Okay, so ni NGO. Dan kita juga dibawakan khas oleh Ugrade International Sdn Bhd. Okay, yang mana Ugrade ni ialah satu company
dari CEO-nya ialah Tuan Taufik. Okey, Tuan Taufik Samsudin. Okey, Encik Taufik. Yang mana seorang anak muda, okey, yang dah berjaya menjadi milioner. Okay, dan dia buka pula Ugrade International Sendirian Berhad dengan produknya UG Care, satu produk yang memberi kesihatan. Okay, kesihatan bagi siapa yang, ini saya share juga bagi siapa yang family, mungkin ada penyakit lutut, sakit lutut ke, ada penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, boleh cuba dengan produk UG Care daripada Ugrade International Sendirian Berhad. Sangat-sangat power Ugrade ni. Okey, walaupun baru beberapa bulan, baru awal tahun hari tu, betul-betul pasarkan, dah pergi ke Uganda, pergi ke negara-negara luar, Australia, dah pergi ke 37 buah negara. Sangat-sangat power lah. Kalau saya, boleh grab. Kalaulah produk tu tak okey, macam mana dia boleh pergi ke luar negara? Betul tak betul? So, disebabkan powernya produk tu juga, dan satu company yang sangat-sangat hebat dengan CEO yang sangat power. So, boleh share. Siapa yang berminat boleh PM saya nanti untuk tahu lebih lanjut. Okey, apa yang ada dalam Ugrade International Sendirian Berhad. Okey, insya-Allah untuk kesihatan dan untuk rezeki, untuk pendapatan masing-masing yang berminat untuk mencari rezeki lah. Okey, bukan mencari rezeki, menjemput rezeki. Okey, so dekat sini saya dah share sedikit sebanyak tadi hikmah sedekah. Okey, bagi siapa yang baru masuk, Nurfain Farain, Munah Hajar Roslan. Okey, so dekat sini tadi saya dah kongsi dah yang mana tadi, first kongsi kasih sayang, kemudian kongsi ilmu, dan yang terakhir kongsi rezeki. Okey, so itu sahaja daripada saya. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah Ta'ala. Okey, bagi siapa yang berminat untuk sedekah walaupun sedikit, okey, boleh infak Ramadan. Okey, gunakan yang ada, masih ada Ramadan sekarang ni. Dah tinggal beberapa hari je lagi, okey, sebelum masuk Syawal. Okey, gunakan kesempatan hebatnya Ramadan ni dengan bersedekah, dengan share peluang dengan orang lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Boleh ambil input-input ni dan share pada kawan-kawan yang lain. Okey. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.